Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama saya Reza Roslan dalam 15 minit MMTV edisi 23 Mei 2023. Kita ke berita utama. Kerajaan bersetuju untuk tidak meneruskan monopoli kerana menyifatkan amalan itu tidak menguntungkan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata persaingan perlu digalakkan kerana mampu menjamin keselesaan kepada rakyat secara umumnya di samping membantu ke arah pelaksanaan kos yang lebih rendah. Tambahnya, kerajaan juga akan berusaha mencari jalan agar monopoli dapat dipecahkan di negara ini. Pada masa sama, Anwar menjelaskan peraturan dan syarat ketat akan dikenakan kepada syarikat telekomunikasi bagi memastikan perkhidmatan 5G dapat diberikan kepada rakyat dengan lebih baik yang dikawal Kementerian Komunikasi dan Digital dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Katanya sebarang pelanggaran syarat oleh syarikat telekomunikasi yang akan menjadi entiti penyedia rangkaian kedua perkhidmatan 5G melalui Digital National Berhad DNB akan menyebabkan perjanjian terbatal. Menteri Pendidikan Farida Siddiq memberitahu sesi persekolahan akan kembali dimulakan pada Januari bermula tahun 2026. Katanya Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah memulakan usaha dengan merancang untuk mengawal kalender akademik persekolahan sesi 2024-2025 bermula pada Februari 2025. Farina berkata pihaknya berharap dengan pengumuman ini dapat memberi kelebihan buat semua pihak yang terlibat terutamanya melalui aspek kewangan dan ekonomi dapat dirancang mulai sekarang. Terdahulu, KPM secara prinsip bersetuju mengembalikan sesi persekolahan kepada Januari selepas mendapat pelbagai pandangan berhubung kepentingan berbuat demikian terutama dalam kalangan ibu bapa. Bagaimanapun, keputusan itu menurut pihaknya perlu mengambil kira beberapa faktor selain pelbagai justifikasi berdasarkan kepada pematuhan Akta Pendidikan 1996. Parti-parti komponen Barisan Nasional BN khususnya MCA tidak perlu berkecil hati dalam kerjasama yang dijalankan parti itu dengan Pakatan Harapan PH bagi membentuk kerajaan perpaduan ketika ini. Pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kerjasama antara BN dan PH itu adalah realiti politik baharu dalam kerajaan ketika ini yang mana setiap parti harus menyantuni keberadaan parti-parti lain dalam kerajaan perpaduan. Menyifatkan kerjasama antara BN dan PH sebagai smart partnership, Ahmad Zahid turut mengingatkan setiap parti komponen BN perlu sentiasa diperkasakan. Jelasnya pengukuhan parti-parti komponen BN juga bagi memberikan tanggapan yang positif kepada parti masing-masing bukan kesan sebaliknya disebabkan perkara-perkara yang berlaku terhadap parti berkenaan sebelum ini. Terdahulu, Ahmad Zahid yang juga Timbalan Perdana Menteri mengulas kenyataan Setiausaha Agong MCA Datuk Chong Sing Woon yang mengingatkan beliau supaya meletakkan kepentingan parti komponen dalam BN terlebih dahulu bukannya mengutamakan PH khasnya DAP. Seramai 39,306 orang warga negara yang berusia 18 tahun dan ke atas didaftarkan secara automatik sebagai pemilih baharu pada 1 hingga 30 April lalu. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, jumlah itu merupakan sebahagian daripada senarai daftar pemilih tambahan untuk April 2023. Selebihnya 6,453 orang berdaftar bertukar sebahagian pilihan raya, manakala 3,597 orang bertukar status atau kategori pengundi. Jumlah pengundi baru itu didaftarkan menjelang pilihan raya negeri PRN yang dijangka berlangsung 2 bulan akan datang. 6 negeri bakal mengadakan PRN iaitu Negeri Sembilan, Selangor, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya berbagai jenis notis, catatan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Edisi ke-16 pameran Aeroangkasa dan Maritim Antarabangsa Langkawi 2023-523 kali ini dianggap terbesar dalam sejarah penganjurannya apabila disertai 525 syarikat industri pertahanan dan komersial tempatan.
Sebanyak 119 pesawat dan 40 kapal terdiri daripada aset ketenteraan dan komersial bakal ditayangkan sepanjang 5/23 dengan penyertaan melibatkan 18 negara seperti Amerika Syarikat, Rusia, China, United Kingdom UK, Perancis, Emirat Arab Bersatu UAE, India dan Indonesia. Aksi menunjukkan pelbagai aset pertahanan negara melakukan persembahan udara membuka tirai 5/23 hari ini, iaitu sebanyak 36 pesawat menampilkan persembahan udara mengagumkan yang disaksikan lebih 2,000 penonton di Pusat Pameran Antarabangsa Masuri MIEC. Penonton berpeluang melihat pelbagai formasi mengujakan selain pesawat terbang rendah dan letupan bom pada akhir persembahan. Pertunjukan itu kemudian diikuti pertunjukan udara pasukan aerobatik Black Eagle dari Korea Selatan, Jupiter Indonesia, Russian Knight Rusia, August 1st China dan Fursan Al-Emirat Emirat Arab Bersatu. Pembukaan pameran berprestij itu disaksikan Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siuk Fook, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail dan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor. 3 penyokong bola sepak Perak FC masing-masing didenda RM2,000 oleh Mahkamah Magistrate hari ini atas pertuduhan merusuh ketika perlawanan Liga Super antara Perak FC dan Selangor FC di Stadium Perak Sabtu lalu. Tertuduh Muhammad Aiman Firdaus Badrul Hisam, 21 tahun, Muhammad Amirul Asnil Mak Pandir, 26 tahun dan Muhammad Hayyan Sufi Muhammad Sabri, 20 tahun juga berdepan hukuman penjara 3 bulan jika gagal membayar denda berkenaan. Manakala seorang lagi tertuduh di bawah umur yang berusia 17 tahun turut mengaku bersalah bagi kesalahan yang sama dan diikat jamin sebanyak RM1,500. Hukuman itu dijatuhkan selepas kesemua tertuduh mengaku bersalah merusuh di Stadium Perak pada pukul 9.17 malam 20 Mei yang lalu. Bagi kesalahan itu, kesemua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 147 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 2 tahun dengan denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan selain mahkamah menetapkan 28 Jun depan sebagai sebutan semula kes. Beralih ke berita luar negara, sebuah klip video tural di media sosial Indonesia yang memaparkan situasi akad nikah sepasang pengantin yang menjadikan tiket konsert Coldplay sebagai mas kahwin. Di dalam video itu, kelihatan bapa pengantin perempuan menikahkan anak yang bernama Anastasia Ayu Widyadana dengan mas kahwin sebanyak 21 gram emas, set persalinan, alat solat dan tiket kumpulan tersebut yang menjadi kegilaan masyarakat Indonesia ketika ini. Majlis pernikahan itu dilabel unik kerana lelaki tersebut memilih untuk menjadikan tiket Coldplay yang bakal mengadakan konsert di Indonesia pada 15 November depan sebagai mas kahwin buat isterinya. Bagaimanapun, lokasi serta tarikh majlis tersebut tidak dapat dipastikan. Emirat Arab Bersatu UAE dilaporkan mengungguli senarai indeks global baharu bagi pasport terbaik untuk dimiliki tahun ini. Walaupun Luxembourg dianggap sebagai negara yang mempunyai pasport paling berkuasa untuk 2 tahun berturut-turut, negara itu jatuh di tempat kedua tahun ini. UAE melonjak ke tempat teratas buat pertama kali selepas berada di tangga ke-38 tahun lalu berikutan keistimewaan perjalanan tanpa visa ke 181 lokasi, ketiadaan cukai pendapatan serta kemunculannya di beberapa acara persada dunia. Malaysia turut tersenarai di tangga ke-42 dengan 99.5 mata di hadapan Amerika Syarikat yang berada di tempat ke-43 selepas mengumpul 98.5 mata. Tiada pasport dari negara Asia Barat lain yang muncul dalam 20 tempat teratas, sementara Malaysia merupakan negara Asia Tenggara kedua tertinggi dalam senarai tersebut selepas Singapura. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia.
Berita ekonomi, Terengganu bakal menjadi pengeluar baja utama di Pantai Timur dengan pembinaan kilang pengeluaran dan pembekalan baja berteknologi tinggi pertama di kawasan perindustrian Teluk Kalong. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Tengku Farouk Hussein Tunku Abdul Jalil berkata projek pembinaan kilang East Coast Fertilizers Seria Merhat ECFSB yang bernilai RM40 juta itu dibangunkan di kawasan berkeluasan lebih 2 hektar. Ujarnya pembinaan kilang yang dianggarkan berkeluasan lebih 50,000 kaki persegi itu dijangka mampu mengeluarkan baja 50,000 tan metrik hingga mencapai kapasiti maksimum sebanyak 100,000 tan metrik setahun. Katanya pembinaan kilang itu akan bermula awal tahun depan dan dijangka siap dalam tempoh 3 tahun. Petronas Gas Berhad PGB merekodkan keuntungan selepas cukai lebih tinggi berjumlah RM448 juta pada suku pertama tahun kewangan 2023. PGB merekodkan pendapatan berjumlah 1.6 juta bilion ringgit, peningkatan sebanyak 15% dari tempoh sama tahun kewangan 2022 yang didorong oleh pendapatan lebih tinggi dalam sektor utiliti selaras dengan harga produk lebih tinggi. Mengulas pencapaian itu, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif PGB Abdul Aziz Othman berkata prestasi PGB dijangka kekal teguh dan sihat disokong oleh tumpuan berterusan kumpulan pada kecemerlangan operasi dan pendapatan kontrak yang stabil. Beliau menjelaskan mengenai hala tuju jangka panjang syarikat di mana PGB sedang giat meneroka peluang yang dikenal pasti memanfaatkan pengetahuan serta keupayaan kumpulan. Kita beralih ke berita sukan. Skuad hoki remaja lelaki negara dituntut untuk meningkatkan prestasi dan momentum semasa kejohanan Piala Remaja Asia 2023 di Salalah, Oman yang bermula malam ini hingga 1 Jun hadapan. Pengendali Young Tigers Muhammad Amin Rahim berkata dia mahu setiap pemainnya untuk menggunakan kejohanan itu sebagai pentas persiapan mental dan fizikal bagi menghadapi Piala Dunia Remaja 2023. Ujarnya lagi secara keseluruhan persediaan pasukan berada pada tahap terbaik namun berharap pemain mengekalkan fokus dan konsisten dalam setiap latihan serta perlawanan selain menggunakan pengalaman perlawanan sebelum ini sebagai bekalan. Skuad negara akan mula membuka gelanggang pada malam ini menentang Uzbekistan pada jam 9.45 malam di Stadium Sultan Qaboos, Oman. Penjaga gol Nick Pope memastikan Newcastle United sah layak ke saingan Liga Juara-Juara Eropah UCL musim depan dengan berbaki satu perlawanan Liga Perdana Inggeris EPL apabila mempamerkan aksi memberangsangkan untuk menafikan kemenangan penting Leicester City. Pemain yang menyertai The Magpies dengan tanda harga RM56.59 juta itu menafikan percubaan voli Timothy Kastek pada minit kedua waktu kecederaan di St James Park awal pagi tadi untuk memastikan keputusan 0-0 kekal sehingga wisil terakhir. Hanya satu mata yang diperlukan Newcastle untuk mengesahkan tiket ke saingan utama peringkat Borneo musim depan buat kali pertama dalam tempoh 20 tahun. Skuad kenalian Eddie Hope menerima sorakan padu lebih 50,000 penyokong Newcastle selepas wisil penamat di mana mereka layak ke saingan UCL buat kali ketiga sepanjang sejarah kelab berkenaan. Sebagai penutup 15 minit MTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 24 Mei 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar Utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Reza Roslan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.